Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli, sambungan muka surat 23. Sambungan muka surat 23 masih dalam perbincangan rukun-rukun solat. Kita sambung rukun yang ke-10. Tu tak? 10. Tu 10 ha? Baik, rukun yang ke-10 membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-10, yakni rukun yang ke-10 ialah membaca selawat. Membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Nah, selawat pada tasyahud akhir. Tasyahud pertama ataupun tasyahud awal sunat ab'ad. Yang tu sunat ab'ad. Mana kalau kita tak baca pada tahiyat awal ataupun tasyahud awal, solat kita sah, cuma kena sujud sahwi. Kena sujud sahwi. Tapi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir termasuk dalam rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi selawat ni hukum dia sunat. Selain daripada tasyahud akhir, selain daripada tahiyat akhir, hukum selawat ke atas Nabi adalah sunat. Dan bila kita mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaklah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat kita nak solat Jumaat, sebelum khatib berkhutbah, dia biasanya di Malaysia, kita cerita di Malaysia, Bilal dia akan pegang tongkat dulu. Bilal tu rasmi dulu tongkat. Sebelum khatib pegang, Bilal pegang dulu. Bila dia pegang tongkat, dia akan baca selawat. Dia akan sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hang kata apa? Hang kata apa? Tak kata apa senyap. Mana boleh? Dia suruh selawat tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan duduk saja masa tu. Masa dia suruh tu selawat. Sallu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun selawat lepas dia pada itu. Lepas dia kata sallu alaihi wa sallimu taslima, dia akan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita yang datang Jumaat, bila Bilal suruh kita selawat, maka kita kena selawat. Sebab apa? Sebab Jibril datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata al-bakhilu, orang yang bakhil. Bila sebut bakhil ni kita ingat Haji Bakhil lah. Haji Bakhil ni terkedekut duit. Nah, budak-budak berapa? Budak-budak. Anak yatim ni budak-budak berapa? RM1. Kedekut Haji Bakhil. Kita bayang kat tu. Al-Bakhil maksud ada Haji Bakhil. Kedekut duit, kedekut harta. Tapi al-bakhil bukan sahaja kedekut duit, kedekut harta. Al-bakhilu man iza zukirta indahu lam yusalli alaik. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil ini, orang yang kedekut ini, apabila disebut nama engkau, bila disebut nama kamu Muhammad, maka dia tak selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dipanggil al-bakhil. Dahlah duit kedekut dah. Tuan-tuan, saudara muslimat yang dirahmati sekalian, nak selawat pun kedekut. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ini, hari yang kita perlu memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja kita, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi Muhammad dan juga mengucap salam ke atasnya. Allah dengan malaikat pun selawat atas Nabi, kita tak selawat. Jahat sungguh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Allah selawat macam mana? Malaikat selawat macam mana? Kita selawat macam mana? Bunyi selawat, tapi tidak sama. Selawat Allah Subhanahu wa taala ialah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat malaikat minta kepada Allah mengampunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita minta Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nama dia selawat. Jadi selawat yang wajib ketika dalam tasyahud awal. Yani siapa tak selawat, tak sah solat dia. Dan lain pada tasyahud awal, sama ada tasyahud akhir, sama ada tasyahud awal ataupun di luar solat. Hukum selawat ialah sunat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kita akan selawat banyaklah. Nah, akan selawat banyak sebab biasanya bila kita cinta pada seseorang, kita akan sebut nama dia. Nah, kita sebut nama dia. Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Sambung. Ingat aku tak reti nyanyi. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana bila kita rindu, bila kita cinta, bila kita ingat, sebut nama Minah. Milah, sebut. Mimpi mengigau Milah. Bini sebelah, teng. Sebut nama lagi. Baik tuan-tuan, jadi bila kita cinta kepada Nabi, maka sering-seringlah kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak selawat tu macam mana? Bila kita nak selawat, maka pastikan selawat itu diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara selawatnya ialah
Allahumma salli ala Muhammad. Tu ringkas tu. Allahumma salli ala Muhammad. Pendek itu. Nah, boleh sambung wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, boleh sambung. Tapi sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Solat jenazah pun jadi rukun. Nah, jadi rukun. Takbir pertama kita baca Fatihah, rukun dia. Takbir kedua selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan serengkas-rengkas selawat Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita tidak boleh menukar kalimah Muhammad. Nabi Muhammad ini dikenali dengan Ahmad dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dikenali sebagai Ahmad. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku membenarkan kepada seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku membenarkan risalah perutusan rasul yang akan datang selepas daripada aku, namanya ismuhu, namanya Ahmad. Disebut dalam kitab Injil. Kita pun oleh kerana nama Nabi Muhammad ada satu lagi Ahmad, kita pun tukar Allahumma salli ala Ahmad. Sahara tidak sah. Untuk selawat dalam tasyahud akhir di luar tak apa, yang bukan solat tak apa, Allahumma salli ala Ahmad tak apa. Ni dalam solat tak boleh tukar dengan Allahumma salli ala Ahmad. Nama Nabi ada lagi Al-Hashir. Al-Hashir tukar Allahumma salli ala Al-Hashir, tidak sah. Nama Nabi ada lagi Al-Aqib, tukar bi Allahumma salli ala Al-Aqib, tidak sah. Dia satu nama Allahumma salli ala Muhammad, baru sah. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bolehkah kita nak tambah? Kan kita suka ni tambah-tambah. Melayu ni dia suka modified sikit. Ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tambah Sayyidina Muhammad, boleh ataupun tidak. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita menelusuri, menekuni hadis-hadis yang datang, yang warid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang selawat ke atas Nabi, tidak ada kalimah sayyidina dalam bab ni, dalam bab tasyahud akhir dan juga tasyahud awal. Tidak datang kalimah sayyidina. Nah, maka bolehkah kita nak menambah? Tonton buka kitab mana apa macam ni, Allahumma salli ala Muhammad, bukalah kitab mana apa, dia tidak ada sayyidina. So ni bahaya tu. Bolehkah kita tambah Sayyidina? Tak boleh. Wahabi. Tu Wahabi tak boleh. Wahabi tak boleh. Siapa tambah Sayyidina tak boleh. Nah, tak sah. Tuan-tuan, sebab hadis semua tidak ada Sayyidina. Nah, tetapi ulama-ulama di Mesir ulama-ulama di Mesir dia tidak sama dengan ulama-ulama di Saudi. Al-Azhar, universiti tertua di dunia. Saya bersyukur kerana menjadi salah seorang pelajar Al-Azhar. Syekh Ali Jadal Haq. Ali Jadal Haq, nama dia sebut dua kali, Syekh Ali Jadal Haq. Ali Jadal Haq, salah seorang daripada rektor daripada Syekhul Azhar. Masa saya sampai di Mesir tahun 92, penghujung 92, saya pergi Mesir, dia menjadi Syekhul Azhar. Selepas 2 tahun dia meninggal dunia, ganti pula dengan Syekh Tontawi
Nah, lepas tu gantilah ni orang lain lah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, dia sebelum jadi Syekhul Azhar, mereka ni semua mufti Mesir. Mufti naik Syekh Azhar, mufti naik Syekh Azhar, mufti naik Syekh Azhar. Dalam fatwa dia, bila orang tanya pada dia, Syekh, bolehkah kita nak menambah kalimah Sayyidina dalam selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir ini? Kita tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh ataupun tidak? Maka jawapan Syekh Ali Jadal Haq, ya juzu, harus. Mana boleh? Harus. Tetapi meninggalkannya adalah afdal. Makna kalau kita tak sebut Sayyidina adalah afdal, sebab semua hadis yang warid daripada Nabi Muhammad SAW tentang selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir tidak ada Sayyidina, maka yang afdal tidak ada, kita tak baca Sayyidina. Tapi kalau kita nak baca, ya juzu, harus, tidak bid'ah apa-apa. Nah, baik, teruskan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok sebelah sana. Maknanya, ya Allah, kurniakanlah rahmat. Selawat ni kita minta Allah kurniakan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sekurang-kurang. Mana kalau kita baca Allahumma salli ala Muhammad, sah dah. Bagi salam boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad, sunat juga. Yang wajib, yang rukun, Allahumma salli ala Muhammad. Nak terkentuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentuk tu. Tu tak? Duh, tunggu apa lagi? Kita jadi makmum, tu imam baca panjang sampai sama doa, kita takat tu boleh. Allahumma salli ala Muhammad, rasa tak lepas dah. Niat mufarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi. Salat mula. Tu lah. Kena cerdik juga. Nah, duk gagah buat apa tuan-tuan? Cerdik, mufarakah. Niat kita pun bagi salat. Nah, dia setakat itu saja. Yang rukun, yang wajib. Wa ala ali Muhammad, selepas daripada itu sampai innaka hamidum majid, sama lagi Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu, semua tu sunat, tidak termasuk dalam rukun. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi yang lebih sempurna, kita menambah Allahumma salli ala Muhammad tambah wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibrahim pun tidak ada Sayyidina, macam tu bunyi dia. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak ada Sayyidina. Tapi boleh kalau kita nak tambah. Harus. Tadi sebut dah harus. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Harus. Tetapi meninggalkan Sayyidina adalah afdal. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maknanya, ya Allah, kurniakan rahmat kepada Nabi Muhammad. Setakat tu kita baca atas. Nah, bila kita sambung dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau kurniakan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim, kurniakanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad dan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau kurniakan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
innaka Hamidum Majidun. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang ni nama dia selawat Ibrahimiyah. Samalah kita solat jenazah pun, setakat nak bagi sah Allahumma salli ala Muhammad, maka afdal kita tambah selawat Ibrahimiyah sama dengan kita baca tasyahud akhir. Baik, kita nak buat satu upgrade pada ilmu tuan-tuan. Kita mengaji ni tuan-tuan, dia kena ada persoalan. Mengaji kena ada persoalan. Kita perlu menimbulkan persoalan kenapa disebut nama Nabi Ibrahim. Nabi ulul Nabi yang wajib kita tahu ada 25. Kenapa tak sebut nama Nabi Adam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam sampai habis. Kenapa tak sebut Adam? Kenapa tak sebut Nuh? Kenapa tak sebut Ismail? Kenapa tak sebut Ishak? Kenapa tak sebut Musa? Kenapa tak sebut Isa? Kenapa dipilih Nabi Muhammad untuk kita menyempurnakan Nabi Ibrahim ini, untuk kita menyempurnakan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan yang perlu kita timbulkan bila kita mengaji. Kena ada persoalan. Sebab tu bila cikgu di hujung-hujung, cikgu ngajak dalam kelas, di hujung-hujung dia tanya, ada soalan? Kalau kita mengaji tak pernah menimbulkan persoalan, memang kita tak akan ada soalan. Betul tak? Tapi kalau kita mengaji, masa guru sedang mengajar, masa tuan guru sedang mengajar, masa ustaz sedang mengajar, kita menimbulkan persoalan, baru kita ada soalan kita nak tanya di hujung kuliah, kalau ustaz bagi ruang untuk kita tanya soalan. Sebab tu belajar dia kena, kepala otak dia kena main, dia prosesor kita ni. Nah, kita punya CPU ni 2.6 1.8 lah CPU kita. Hak tu komputer. Kita lebih hebat daripada itu. Dengan otak kita lah mencipta komputer, maka otak ini lebih hebat daripada komputer. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, baik. Kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Adam dia Abul Bashar. Abul Bashar ni bapa manusia. Mana manusia pertama sekali Allah cipta dia, maka dia disebut Abul Bashar, bapa manusia. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Nah, nabi-nabi selepas Nabi Ibrahim semuanya dalam kalangan keturunan dia Bani Israel. Bani Israel. Siapa dia Israel? Nabi Yaqub. Siapa Nabi Yaqub? Anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yaqub ini, nah, anak kepada Nabi Ishak. Yaqub anak kepada Ishak. Ishak anak kepada Nabi Ibrahim. Daripada Yaqub ini, maka keturunan Nabi selepas daripada itu semua daripada Bani Israel, kecuali satu yang bukan dalam kalangan Bani Israel, Nabi yang terakhir, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tetap daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab keturunan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada dua anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Daripada Ishak, Yaqub ni semua Bani Israel. Tapi kok belah Ismail ni turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel ini, satu surah yang panjang, surah Baqarah 286, juzuk pertama didominasi oleh cerita Bani Israel. Sampai di penghujung juzuk yang pertama dirahmati, maka Allah mula cerita kisah Nabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah di hujung juzuk yang pertama. Maka ingatlah wahai Muhammad, Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Allah peringatkan Nabi Muhammad dan juga kaum Quraisy dan juga Yahudi yang ada di Madinah. Wa izibtala Ibrahim rabbuh, dan ingatlah
ketika mana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bi kalimatin, dengan beberapa ujian, fa atammahunna, maka semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian kena sembelih anak, dia sembelih. Dia buat kerja ni penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bila dia nak sembelih Nabi Ismail. Bukan dengan perasaan benci kepada, tidak, dia buat tu dengan penuh kerinduan kepada Allah, sembelih anak dia. Ujian kepada dia. Allah suruh dia letak anak dia Ismail dengan Hajar di Mekah dulu pada pasir, tidak ada apa, pokok tak ada, apa pun tak ada. Allah suruh tinggalkan Hajar dan Ismail itu, dia pergi tinggal, dia buat semua ujian, lulus. Fa'atammahunna. Hebatnya Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim digelar sebagai Khalilullah. Dia menyempurnakan segala ujian Allah dengan penuh rasa kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan lantik kamu jadi pemimpin seluruh manusia. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, wa min zurriyyati. Qala wa min zurriyyati, ya Allah, jadikan zuriat-zuriatku juga pemimpin di atas dunia. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Orang-orang zalim, generasi keturunan kamu yang zalim, tidak akan dapat kepimpinan yang aku sebut ini. Mana hak zalim tak dapat kepimpinan. Sebab itu dunia ini akan diwarisi oleh orang beriman. Akan diwarisi oleh orang-orang beriman sahaja. Dunia tidak, Allah tidak akan wariskan dia kepada orang-orang kafir. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab apa sebut Nabi Ibrahim? Sebab orang-orang Yahudi menerima Nabi Ibrahim sebagai Nabi, menerima Nabi Ishak sebagai Nabi, menerima Nabi Ismail sebagai Nabi, menerima Nabi Yaqub sebagai Nabi. Tapi orang Yahudi menolak Nabi Isa sebagai Nabi. Orang Kristian menolak Nabi Musa sebagai Nabi. Yahudi dan Kristian menolak Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka Allah Subhanahu wa taala nak bawa orang-orang Yahudi supaya dia ingat, kalau kamu berbangga yang Ibrahim itu keturunan kamu, maka kamu jangan lupa kamu kena terima Muhammad sebagai Nabi. Sebab apa? Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelah jalur Nabi Ismail. Kenapa kamu tolak dia? Kamu terima Nabi Ibrahim, kamu berbangga dengan keturunan Ibrahim, tiba-tiba kamu menolak salah satu anak cucu cicit Ibrahim, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dibawa nama Nabi Ibrahim sebagai satu hujjah kepada orang Yahudi yang kata Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim, sama dengan kamu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pertama. Yang kedua rahmat dan juga berkat hanya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Bagi kita minta dua. Satu, rahmat. Rahmatilah Nabi Muhammad sebagaimana engkau merahmati Ibrahim dan keluarganya. Berkatlah Nabi Muhammad sebagaimana engkau berkati. Rahmat dan berkat, dua ni serentak hanya berlaku pada Nabi Ibrahim, tidak berlaku pada nabi-nabi yang lain. Buktinya, apabila malaikat-malaikat on the way, dalam perjalanan untuk menghapuskan kaum Nabi Lut yang melakukan liwat, pergi balik bumi, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Singgah sampaikan satu pesan, sampaikan satu berita. Nabi Ibrahim tak tahu depa ni malaikat. Depa datang dalam bentuk manusia, lelaki semua. Singgah di rumah dia. Nabi Ibrahim, dia jenis suka menjamu tetamu. Dia kalau orang pergi rumah, dia memang jamu lah. Dia pergi ambil biijlin, anak lembu. Anak lembu, Allah. Pernah makan anak lembu? Pernah makan tak? Oh, anak lembu lah sedap sungguh tuan. Saya pernah makan tu, saya kata sedap. Nah, di Mesir makan ijil. Dan lembu
daging lembut tu, tulang lembut, perang, tak sedap kau mana? Tuan Imam, nak sembelih anak lembu. Nah, duk sembelih lembu tua nak buat apa? Cuba anak lembu tu sekali bau sedap, tulang rapuh, perang. Dia pergi cari anak lembu, sembelih. Buat sup jamu ni. Dia tak tahu malaikat. Rupa manusia, Nabi pun tak tahu malaikat. Bila dah masak semua jamu letak, depa tak makan. Tak makan. Nak makan ke mana malaikat bukan jenis makan, dia jenis tak makan, jenis tak minum, tak tidur, tak menikah. Itulah malaikat. Dia tak makan. Bila tak makan terkejut Nabi Ibrahim, tak makan. Pelik Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kita orang datang rumah, tak payah tanya, makan ke belum? Bodoh tanya. Tak payah tanya. Datang rumah masak. Bawa letak. Nah, bila kita letak, dia kata dia makan dah. Dia kenyang. Angkat balik payah apa? Ni tanya dulu, makan dah belum? Ingat kedai mamah tanya dulu. Jangan tanya. Nabi Ibrahim bukan tanya hampa makan ke tak, dia masak tu. Kalau dia tanya, depa kata kami makan dah. Sebab depa tak makan. Ni ambil iktibar. Quran ni banyak bawa cerita untuk kita ambil adab. Kena baca tuan-tuan. Yang letak kat rumah saja, tak jadi benda. Nah, depa pun tengok Nabi Ibrahim naik muka lain. Dah tak makan, yang takut kami ni malaikat yang diutus oleh Allah untuk pergi ke perkampungan Nabi Lut. Nabi Lut tu anak makan dia. Untuk membalik bumi ini sebab kaum Nabi Lut sudah melakukan liwat. Cuma kami diperintahkan untuk singgah di sini ni untuk bagi tahu pada Nabi Ibrahim dan isteri Sarah yang kata kamu akan dapat anak selepas daripada ini. Nak cerita Nabi Ibrahim akan dapat anak Nabi Ishak lepas daripada itu. Isteri Nabi Ibrahim Sarah ni tergelak kat dapur. Tergelak. Tak gelak. Suka. Tergelak sebab apa? Dia jadi macam lucu lah. Dia tua dah. Tua. Umur 100 lebih. Tak gelak lagi. Cuba kita hari ni. Umur 100 ni. Nah. Pergi jumpa dia. Dia pergi doktor di hospital. Pergi cek. Doktor beritahu, ni nenek. Panggil nenek. Nenek nak beritahu ni. Nenek mengandung. Gelak dia. Umur 120. Mengandung dia. Nabi Ibrahim pun tua dah. Nah, malaikat kata, qalu ata'jabina min amrillah. Adakah kamu rasa pelik, rasa kagum, rasa pelik dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak ada pelik lah. Kamu umur 1000 pun boleh mengandung kalau dia nak bagi. Nah, jangan pelik. Itu cerita dia. Lepas tu dia kata apa? Malaikat kata apa? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmatullahi, rahmat Allah, wa barakatuhu, dan keberkatan-keberkatannya alaikum, atas kamu wahai Ibrahim dan ahli keluarga kamu. Ahlal bait, Ibrahim dan ahli keluarganya. Innahu hamidum majid. Quran sebut dua tu. Rahmatullah wa barakatuh. Disebut khusus kepada Nabi Ibrahim. Oleh kerana itu, rahmat dan berkat khusus untuk Nabi Ibrahim. Sebab tu kita minta kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, tu cerita dia. Ni kita upgrade ilmu. Dulu-dulu kita mengaji duk hafal Allahumma salli ala, tak tahu cerita apa. Sampai lah umur 60 pun tak tahu lagi. Maka kita kena bagi tahu. Nah, tadi saya sebut dah, bila sampai umur 60 tidak ada lagi keuzuran. A'zarallahu minamri'in ajjala akhara ajalah hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa taala boleh lagi menerima kita punya excuse, kita punya alasan gini, sibuk dan sebagainya. Kenapa tak pergi masjid? Sibuk ya Allah, kerja pergi pagi, balik petang, balik malam. Sebelum umur 60 dia boleh terima lagi alasan. Tapi bila balagha sittina sanah, bila sampai 60 tahun, tidak ada sebarang excuse, tidak ada sebarang keuzuran yang Allah akan terima. Kita kena buat. Sebab itu lepas umur pencen,
Jangan nak buat kerja lain dah. Kerja kita datang masjid, ngaji, solat, baca Quran, zikir. Datang masjid, ngaji, solat, baca Quran, zikir. Dunia tinggal di belakang. Allah akan tanya. Nah, dia tak akan terima sebarang keuzuran ataupun alasan yang kita nak bagi bila umur 60. Kalau kita takut, minta dengan Allah, matikan aku umur 59. Lah yo, cikgu bencin ni. Tak apa lagi. Tak bencin tak 60 je lah. Saya lambat tu. Saya lambat 27 tahun jenuh main. Lama Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu tentang selawat dan penambahan selawat Ibrahimiyah dan juga sedikit penjelasan kenapa selawat ke atas Nabi Ibrahim tidak disebut nabi-nabi yang lain. Ada cerita dia. Baik. Habis rukun yang ke-10 baca selawat sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Baik yang